Contohnya kita turun ni, kita tergelecoh. Gelecoh tak? Oh, sakit jalan kaki. Apa ni tergelecoh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mati lagi. Orang kita. Dia gelecoh, pun inna lillahi lah. Dia jatuh parit, pun inna lillahi lah. Apa saja musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kita baru ni, datang isu ni, boleh kita betul bahawa orang kita tidak faham lagi kandungan-kandungan Al-Quran ini. Kalau berlaku masalah begini, dia kena inna lillah, kami ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kami kepadanya kena kembali. Mana nak kembali kepada Allah macam mana? Mai aja. Minta doa. Jangan duk tilik, jangan duk teropong. Bila campur dengan syirik tadi, maka Allah Ta'ala boleh jadi menjauhkan keadaan-keadaan tertentu untuk keselamatan dan seumpama dengannya. Sebab tu kita tidak mahu dicampur adukkan pencarian mangsa MH370 ini dengan perkara-perkara syirik dan tidak betul ini. Jadi para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita juga memperingati dan bersama bersolidariti dengan mangsa 529 di Mesir, dan ramai di kalangan mereka 85% adalah pimpinan gerakan Ikhwanul Muslimin. Di antaranya ialah Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ni parti Islam semesir lah, PAS juga, tapi semesir. Kita PAS se-Malaysia. Dia dijatuhkan hukuman gantung bersama dengan FJP, Parti Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat di sana, FJP. Ya, iaitu Dr. Katatni. Di antara pemimpin besar yang turut dihukum gantung. Dan pada asalnya mereka kata akan dilaksanakan hukuman ini dalam tempoh 48 jam. Dalam tempoh 48 jam. Tapi pada hari ini belum lagi dilaksanakan kerana desakan-desakan dan kebangkitan yang telah ditunjukkan oleh rakyat di bumi Mesir. Inilah ayat yang saya baca di awal tadi. Bahawa membuktikan mereka adalah rijal. Di kalangan orang-orang yang beriman itu adanya rijal, pemberani. Mereka pejuang yang betul-betul berjuang menegakkan kalimah Allah. Rijalun. Rijal ni, kalau orang ngaji Arab, rajulun, lelaki, seorang lelaki. Rajulani, dua orang. Rijalun, lelaki-lelaki. Tapi dalam istilah Al-Quran, rijal ini bukan lelaki-lelaki. Tetapi rijal ini adalah orang yang merindui syahid dan orang yang betul-betul berjuang di jalan agama Allah tanpa takut kepada sesiapa. Ini rijal. Walaupun dia muslimat, dia orang puan pun dia panggil rijal juga. Saya teringat bila Zainab Al-Ghazali meninggal pada tahun 2005 di Mesir. Buku dia Ayyamin Hayati, hari-hari dalam kehidupanku, di mana dia didera kita boleh baca buku dia. Zainab Al-Ghazali bila mati pada tahun 2005 di Mesir, keluar dalam akhbar Harakah Daily lah. Akhbar kita di sana dia panggil Afaq Arabiyah. Pada masa itu, sekarang tak ada lagi, telah diharamkan. Lalu dia keluar. Imra'ah bi'alfi rajul. Imra'ah bi'alfi rajul. Wahia rijalun. Tajuk besar dia. Tajuk besar dia. Seorang perempuan bersamaan dengan 1000 lelaki-lelaki. Kekuatan dia bersama dengan 1000 lelaki. Kehebatan perjuangan dia. Dan dia adalah rijal. Mana rijal ni istilah yang telah dinyatakan oleh Al-Quran bagi mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan orang beriman, kalau dia Islam je semaya celak-celuk, tak cara mana hukum Islam, dia kata ikut demo lah nak buat kahwin sokong jauh-jauh, tak sokong tak apa. Kalau Islam lagu tu, dia tidak akan jadi rijal. Dia nak jadi rijal ni kena naik beriman dulu. Minal mu'minin, beriman dulu. Bila beriman, Allah Ta'ala akan keluar dia bila upgrade sikit jadi rijalun. Jadi rijal. Perwira pemberani tadi. Mereka itu benar terhadap janji mereka kepada Allah. Di kalangan mereka yang telah syahid. Yang telah syahid. Kalau kita tengok pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin di bumi Mesir sendiri. Iaitulah Imam Syahid Hasan Al-Banna. Telah syahid ditembak. Telah syahid ditembak. Tahun 1928. Apabila ditubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna ini, selepas daripada itu lebih kurang 20 tahun, lalu dia telah ditembak. Diikhtiar, ditembak curi, lalu dia syahid. Bila dia syahid, bangkit generasi yang lain memperjuangkan
kebenaran Islam ini. Sehinggalah pada tahun 2007, iaitu kalau kita tengok 79 tahun. Hampir 80 tahun. Pemerintahan gerakan Ikhwanul Muslimin bergerak. Sehinggalah tahun 2007, hampir 80 tahun, barulah gerakan Ikhwanul Muslimin berjaya mengambil 88 kerusi dalam pilihan raya. Tahun 2007. Ini menjadi satu kejutan kepada Husni Mubarak pada masa itu, Fir'aun masa itu. Lalu dia kata, Allah, mari mana boleh benar? Lagu mana ngundi tak akan benar? Benar dia semua. Tapi boleh 88 kursi, banyak. Lalu mereka pun mula menyerang dan menangkap pimpinan Ikhwan sehingga dipenjarakan dan mereka dibunuh di dalam penjara. Ini yang berlaku. Sehinggalah apabila berlaku pada tahun 2011, revolusi itu, dan 2012 Mursi naik sebagai presiden, dan Mursi di antara pemimpin kanan Ikhwanul Muslimin, dan dia merupakan seorang ahli parlimen yang terbaik di dunia, yang diiktiraf oleh Amerika ketika dia bekerja di Amerika. Dan Mursi ini bila balik ke Mesir, dia telah dipenjarakan. Dan sehingga pada hari ini Mursi hidup dalam keadaan tidak mewah. Dia sebagai seorang pemimpin yang tawaduk. Kalau kita tengok rumah dia lah ni pun dia sewa. Ketika mana dia naik jadi presiden, tuan rumah dia pergi. Dia kata, mu nak bayar belaka PT ke, ataupun mu nak duduk di banglo istana Qasr, iaitu istana presiden. Tak saya nak tinggal ada rumah aku sebab aku nak cari orang sewa. Dia kata, tak. Dia kata, aku tetap bayar bulanan kepada kamu dan aku tetap menetap di sini. Rumah sewa ya. Nah, ini contoh pemimpin-pemimpin. Kita tengok Tugu Ni Aziz kita, Tugu Haji Hadi kita, Menteri Besar kita, mana tak ada lah tumo'o kepada rumah Menteri Besar tu jadi tempat mesyuarat. Siapa nak pergi tetamu, dia tak cara-cara, bukan rumah, kalau kira rumah dia dah tu. Maknanya hal ini tidak dipandang sebagai satu kemegahan dan nikmat yang dicari semasa bertanggungjawab menjadi kepimpinan. Sebab itu bila Dr. Mursi naik, dia bekerja bersungguh-sungguh. Dr. Mursi ni balik pada pukul 10 malam. Ketika Husni Mubarak, kereta 80, kereta bodyguard. Kalau dia tubik, 80 kereta. Kena jaga dia. Dan askar yang jaga tepi jalan tak boleh paling kot ni. Dia kena paling kot ni, kot belakang. Kereta jalan kot ni. Takutnya dia, takut askar dia ni tembak dia sendiri. Inilah kepelekan dan ketakutan yang Allah tak masukkan ke dalam hati Husni Mubarak. Sehinggalah Husni Mubarak ni jatuh dengan kegerunan. Bila kita hantar surat tahniah, masa tu Menteri Besar Kelantan ialah Tok Guru Abdul Aziz. Dan Tok Guru telah menulis surat tahniah kepada Presiden Mursi daripada Rais Hukumah Kelantan. Lalu kita hantar. Masa itu saya pun pergi ke Pejabat Agung Ikhwanul Muslimin yang baru dibeli 30 juta. 2-3 minggu selepas daripada naik pemerintahan Mursi, beli naik Jabat Agung. Kita hantar di situ surat tahniah. Kita tanya di mana kehebatan kamu yang boleh menjatuhkan Fir'aun hebat Husni Mubarak. Lalu dia kata sebenarnya daripada kekuatan kekuatan rajulah kami. Mana rijal tadi? Kekuatan, kehebatan kami. Kekuatan, kesepaduan kami. Dia kata setelah daripada 5 kali Jumaat. Jumaat pertama, Jumaat kemarahan. Jumaat balas dendam, Jumaat hancurkan kezaliman. Lepas tu Jumatul Maut. Jumatul Maut ni Jumaat mati. Kita mati pun tak apa. Lepas daripada 4 kali Jumaat, akhir sekali telah disebut bahawa kita kena pergi ke istana presiden. Kita kena pergi di situ dan mereka telah buat kajian bahawa kalau pergi ke istana presiden 3,500 orang akan mati selalu kena tembak ke askar. Kalau melangkah ke istana presiden, maka 3,500 sekaligus ditembak akan mati. Maka pada masa itu dia kata di kalangan rijal-rijal kami bangkit, dia kata saya di antara 3,500. 2 orang saya. Sehingga dia kata 5,000 yang telah berdaftar pada masa itu daripada Ikhwanul Muslimin. Dan diikuti daripada orang lain, daripada NGO, pemuda-pemuda lain, muslimat-muslimat lain.
Di kalangan mereka doktor, di kalangan mereka engineer, di kalangan mereka ustaz, Syekh Azhar, Syekh Azhar, ulama Azhar dan seumpama dengannya. Sehinggalah apabila mereka melangkah juga ke istana presiden, askar tak berani tembak. Bila askar tak berani tembak, Husni Mubarak pun lari dengan helikopter dia pergi ke Syam al-Sheikh. Maknanya Allah Ta'ala menjatuh, memasukkan ketakutan, ar-ru'b di dalam hati dia.